الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إن شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Aqulu wabillahi taufiq. Kita sambung semula kuliah kita pada kali ini, dan kuliah kita pada pagi ini akan kita teruskan dengan perbincangan yang berkaitan dengan akidah salaf ataupun akidah ahli sunnah wal jamaah yang didokong oleh para salaf as-salih, bermula di kalangan para sahabat Nabi dan kepada generasi yang berikutnya sehinggalah ke hari ini, di mana akidah yang menjadi pegangan dan keyakinan umat Islam generasi awal Islam menjadi contoh teladan yang baik kepada kita umat Islam sepanjang hayat, di mana kita menggunakan bahan kuliah daripada kitab Aqidah At-Tahawiyah, naskah terjemahan Indonesia, versi Indonesia, dan di samping itu anda juga menggunakan syarah Aqidah At-Tahawiyah yang dihasilkan oleh Abul Izz Ibn Abil Izz Abdul Salam. Kitab Aqidah Tahawiyah ditulis pada kurun yang ketiga Hijrah, dan dia telah mendapat sambutan yang begitu hebat sekali sehingga yang mensyarah Aqidah Tahawiyah ini menjangkau berbelas-belas syarah. Ramai yang ulama-ulama yang telah mensyarah Aqidah Tahawiyah ini sampai berbelah-belah syarah. Tapi di antara yang banyak-banyak tu kitab yang disyarah oleh Ibn Abil Izz Abdul Salam yang paling baik. Setelah diteliti dan disemak berkali-kali oleh ramai di kalangan ulama-ulama yang cenderung kepada akidah salaf, maka mereka mengatakan syarah yang dihasilkan oleh Ibn Abil Izz yang paling baik sekali. Dan oleh yang demikian, anda akan rujuk dari masa ke semasa apa-apa yang berkaitan dengan ulasan dan kupasan lanjut yang kita dapati dalam Aqidah Tahawiyah ni kepada syarah Ibn Abil Izz yang ada bersama dengan kita, dan insyaAllah kita akan cuba jelaskan satu persatu. Baik, kita pergi ke muka surat 36. Pasal hari itu kita berhenti kat mana? Situ kah? Kita berhenti kat mana hari itu? 35. Di mana? 36 mata. Yalah. Dia kata naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah. Situ nah. Kami mengatakan tentang tauhidullah dengan keyakinan semata-mata berkat taufik Allah. Ni dia masuk membicarakan tentang apa yang dimaksudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita dikehendaki supaya mengesahkan Allah, Subhanahu wa taala dari beberapa aspek yang akan dapat kita bincang secara terperinci, dan seterusnya membantu kita bagaimana kita harus memahami maksud keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi akidah, pegangan dan keyakinan
kita umat Islam berpandukan apa yang telah difahami oleh generasi salaf as-salih di kalangan para sahabat Nabi, dan begitu juga dengan generasi tabi'in, tabi'in. Perbahasan mengenai tauhid kepada Allah dari aspek ketuhanan. Dari aspek ketuhanan, kita dikehendaki supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai Rabb kepada kita. Dan saya telah bercakap mengenai maksud perkataan Rabb, ada 5 makna dalam kuliah yang lepas. Dan dari aspek kelima-lima makna yang mengandungi maksud dan makna perkataan Rabb tadi, maka disitulah dikatakan kita dikehendaki beriktikad bahawa Allah satu-satunya Tuan kita. Tuan kita, kerana dia menjadi Tuan kepada alam dan kita sebahagian daripada alam. Jadi dalam perbahasan ilmu akidah, bila disebut alam, ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala dikira alam. Tak kiralah manusia ke ataupun bukan manusia ke, alam-alam semesta, lautan, daratan, kayu-kayan dan sebagainya, itu dikira alam. Jadi Allah menjadi Tuan kepada alam ini. Kita beriktikad sedemikian. Yang kedua, kita beriktikad juga bahawa Allah lah satu-satunya pemilik alam ini. Dialah pemilik alam ini. Jadi kalau kita nak apa, kita mintalah kat dia, kerana dialah pemilik. Kalau kita minta kat orang lain, tak boleh, sebab pemilik alam ini tidak ada perkongsian, tidak ada perkongsian antara Tuhan dengan mana-mana pihak yang lain. So Allah lah satu-satunya pemilik alam ini. Yang ketiga, bila kita kata Allah itu pentadbir alam ini, pentadbir alam ini, dialah satu-satunya pentadbir alam ini. Walaupun alam ini juga ditadbirkan oleh makhluk-makhluk yang lain berdasarkan kepada lokasi ataupun kawasan, sempadan-sempadan tertentu, tetapi pemilikan Allah ataupun pengurusan pentadbiran Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pentadbiran yang mutlak terhadap alam ini. Apa yang Allah kehendak, itulah yang akan terjadi. Walaupun ada pengurusan lain dengan kehendak-kehendak mereka yang tersendiri, takkan terlaksana jika Allah tidak izinkan kepada mereka. Jadi Allah lah pentadbir, satu-satunya pentadbir alam ini. Jadi kemutlakan pentadbiran Tuhan terhadap alam ini tidak dicabar ataupun tidak dikongsi sama oleh sesiapa pun. Itu satu-satunya. Sebab tu kita kata tauhid Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus alam ini, merangkumi segala-galanya. Anda dah sebut dalam kuliah yang lepas, kita kata walaupun ulat dalam batu ke ataupun makhluk-makhluk lain yang hidup di mana-mana saja, mereka mendapat habuan masing-masing kerana pentadbiran Allah merangkumi dan segala-galanya di bawah kehendak dan pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk dalam maksud tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dikehendaki supaya mengesahkan Tuhan dari sudut penciptaan. Allah memiliki penciptaan yang mutlak mengatasi ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau kita boleh mereka cipta sesuatu perkara, kita buat mesin hemodialisis darah, tapi tak boleh dibanding dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tetap mengatasi segala ciptaan yang lain. Orang boleh reka cipta desain itu, desain ini, tetapi ciptaan Allah tetap. Sebab tu dalam Al-Quran Tuhan kata la tabdila li khalqillah, tidak boleh ditukar ganti ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan apa saja ciptaan yang lain.
Jika ada pihak yang cuba nak cabar ciptaan Tuhan, dalam syariat Allah dilarang. Tak boleh. Dalam hadis larang kita nak ubah warna uban kita, rambut kita setelah kita menjangkau usia. Macam kebanyakan kita ni dah pun bertukar warna daripada hitam jadi putih dah kan. Kita nak tukar balik daripada putih ni balik kepada hitam. Dah dalam hadis larang. Itu termasuk dalam maksud menukar ciptaan Tuhan. Tukar ciptaan Tuhan. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Kita nak ubah ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain dalam apa bentuk sekalipun lah. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Ini mencabar tauhid kepada Allah. Keesaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala merangkumi salah satu makna perkataan Rabb ialah Allah selaku pencipta alam ini. Assalamualaikum. So ada berapa dah tadi? 4. Satu lagi apa? Pemberi rezeki. Jadi kita dikenaki mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala selaku pemberi rezeki kepada kita. Dia yang memberi rezeki. Dialah satu-satunya sumber rezeki kita. Nak minta, kita nak tambah rezeki kita kena minta kat Tuhan. Dialah yang menjadi sumber rezeki kepada kita. Kalau kita minta kat orang lain ataupun tak minta kepada Tuhan, jika Allah kenaki, Tuhan bagi. Walaupun kita tak minta. Tapi kita jangan ada perasaan ataupun kefahaman bahawa sumber rezeki ini juga dimiliki oleh pihak-pihak lain. Dah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi sumber mutlak rezeki kita. Rezeki kita. Setiap orang dia akan makan rezeki dia sehingga selesai. Selagi dia masih ada baki rezeki dia, dia takkan meninggal dunia ini. Dia akan makan habis. Kalau dia tak mati, rezeki dia habis, dia akan mati bila-bila masa. Ramai orang yang harta banyak, ada rezeki banyak, melimpah ruah, tapi rezeki dia dah habis, selesai. Katalah rezeki daging kita selesai, Tuhan hantar tentera dia untuk melaksanakan perintah Tuhan. Dia ada penyakit yang tak boleh makan daging. Ada penyakit rezeki garam kita dah habis. Rezeki gula kita dah habis. Ramai di kalangan kita tak boleh minum air manis. Tak boleh lagi dah. Tak boleh makan makanan masin-masin kerana rezeki masin kita tu dah sampai ke penghujungnya dah. Dah sampai ke penghujungnya dah. Dah ketikanya kita dah masuk mulut kita, dah telan separuh dah, dia keluar balik. Keluar balik. Bukan rezeki kita. Bukan rezeki kita. Dalam hadis ada disebut rezeki sebenarnya yang menjadi rezeki kita sebenarnya yang masuk mulut kita tu. Tapi yang masuk poket kita tu belum tentu. Belum tentu. Yang masuk poket kita boleh jadi rezeki, sebahagiannya rezeki kita, sebahagiannya rezeki orang lain. Walaupun dia singgah sekejap dalam poket kita. Sekejap je. Kadang-kadang tu orang tua dulu dia kata tak dan nak panas punggung. Maknanya sekejap sangat dia singgah dalam poket kita. Begitulah juga dengan yang lain-lain. Tapi yang masuk mulut kita tu barangkali itulah rezeki kita. Pernah diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pada satu ketika dia didatangi oleh pembantu dia ataupun khadam dia dengan sedikit susu. Kemudian dia pun tanpa usul periksa, dia pun minumlah. Dia sangka itu rezeki dia. Dia pun minum. Selepas dia minum, pembantu dia tanya, tahukah kamu daripada mana aku dapat susu ni? Abu Bakar kata dia tak tahu. Daripada mana kamu dapat? Apa kata dia? Dia dapat hasil upah kerana dia jampi. Dia jampi, satu orang minta dia jampi. Lepas tu bila dah selesai, kawan tu pun kebetulannya sembuh, bagi kat dia habuan. Dia buat balik, dia kata, inilah dia. Abu Bakar paling ke sebelah kiri, kemudian dia jolok jari dia dalam mulut dia, ke rongkong dia, muntah balik. Dia kata ini bukan. Ini tak boleh jadi rezeki dia, kerana dia daripada sumber yang tidak halal. Paling tidak pun
ulama-ulama hadis kata maksud dia tidak halal ialah meragukan halalnya. Sebab ada pihak yang kata boleh kita terima, tapi syaratnya jampi serapah kita tu janganlah yang mengarut-mengarut. Yang betul tak apa, baca ayat Quran. Macam dalam satu hadis Nabi pernah didatangi oleh para sahabat dia yang telah mendapat habuan setelah mereka jampi salah seorang daripada pesakit yang mengalami masalah. Kemudian bila dia jampi dengan membaca Fatihah, ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah dia baca, tiba-tiba pesakit tu tadi sembuh secara tiba-tiba, selesai masalah dia. Jadi anak buah dia nak bagilah habuan, nak bayar kat mereka. Mereka kata nanti tunggu, nanti kami balik tanya Nabi. Kalau Nabi kata ya, kami mai terima. Kalau Nabi kata tidak, kami takkan boleh terima. Bila dia pergi habaq kat Nabi, apa Nabi kata? Bagi kat aku sikit. Nabi kata bagi kat dia sikit. Maknanya boleh. Jadi jampi dengan menggunakan ayat suci Al-Quran boleh. Sebab ayat suci Al-Quran tu kalam Tuhan. Jadi kita bertawassul dengan kalam Tuhan, ini dibenarkan. Sama ada kita faham tak faham kalam Tuhan tadi, boleh, tak ada masalah. Cuma jangan sampai kita gunakan ayat suci Al-Quran tadi dengan cara yang tak betul. Apa maksud cara yang tak betul? Kita kerat. Macam orang kata, ada orang tua-tua, dia kata kalau nak tahan darah, luka, kita pegang tempat luka tu, baca alam tara kaifa fa'ala rabb. Sengak. Kalau buka, darah balik. Tak boleh. Itu cara tu tak betul. Itu merosakkan maksud ayat tu tadi. Tak boleh. Jadi kalau dengan cara yang betul, kita baca elok-elok, dan sebenarnya kita mohon kepada Tuhan. Tuhan yang akan bagi. Kalau dah Tuhan izin, insya-Allah benda tu akan dapatlah sebagaimana hajat kita tadi. Baik. Itu tadi 5 makna yang terkandung daripada perkataan Rabb. Ini dikira sebagai tauhid rububiyah. Tauhid makna keesaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb kepada kita, kepada alam ini. Dan bila kita kata begitu, merangkumi kelima-lima makna dari sudut bahasa, dan kelima-lima makna itu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tauhid rububiyah ini dia belum lagi membezakan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Kalau sekadar percaya, yakin, berpegang teguh kepada tauhid rububiyah, belum lagi mencukupi untuk mengislamkan seseorang. Tak boleh lagi. Kerana orang bukan Islam pun percaya, dia pun juga menerima tauhid rububiyah, kecuali yang betul-betul degil. Dalam Quran Tuhan cerita mengenai Fir'aun. Dia mengaku diri dia, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kamu yang maha tinggi. Ini Fir'aun ini dikatakan kepada pemerintah Mesir, tak kira lah siapa pun, tapi Fir'aun yang dikenaki dalam ayat ana rabbukumul a'la ialah Fir'aun Musa. Makna Fir'aun yang sezaman dengan Musa, pemerintah Mesir yang sezaman dengan Musa, dialah. Wallahu alam, dikatakan tu badan dia kecil, tak besar sangat. Orang Mesir besar, tinggi-tinggi, ragam. Kalau kita pergi ziarah di muzium di Mesir tu, kita boleh tengok Fir'aun yang ada dalam bilik simpanan mereka tu, besar-besar belaka. Kecuali satu saja. Satu tu kecil. Dia lebih kurang saiz tu, lebih kurang kita juga, dalam 5-6 kaki kot tinggi dia. Jadi kalau anda biasa pergi, anda tengok, anda tanya mereka, petugas-petugas tu pun tak tahu, mereka pun kiling kepala, tak tahu. Mangkali dia tak mau cerita ke, ataupun memang dia tak tahu sungguh. Yang mana satu Fir'aun Musa. Cuma
dalam sejarah ada disebut bahawa Firaun Musa ni kaki dia cacat. Kaki dia cacat. Dia tak, sebelah kaki dia tak boleh pijak. Dia tak tapak begitu sepenuhnya. Dia cacat begitu. Dia cacat. Jadi kalau kita perhati tengok memang ada. Yang kecil itulah. Yang kecil tu. Tengok tubuh badan kecil je. Tapi Tuhan sifatkan Firaun ni sebagai makhluk yang paling sombong. Makhluk yang paling sombong. Dia mengaku dia Tuhan, dia Rabb, Tuhan yang maha tinggi. Padahal dia sendiri sedang yang dia tidak memiliki dunia ni. Yang dia sendiri dia tidak boleh bagi rezeki kepada orang yang dia nak. Dia tak boleh halang kepada orang yang dia tak nak. Itu dia Firaun. Quran merakamkan kata-kata yang sedemikian dalam Al-Quran. Dia kata wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Maknanya diri Firaun sendiri yang mengaku dia Tuhan yang maha tinggi tadi, diri dia sendiri yakin yang dia tu bukan Rabb sebenarnya. Tapi disebabkan oleh kesombongan dia, maka dia kata begitu. Kita baca dalam surah apa? Wan-Nazi'at. Surah An-Nazi'at, dia kata ana rabbukumul a'la fa akhazahu Allahu nakala al-akhirati wal ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha a antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Ini Quran cerita pasal Firaun yang sombong bokok tu tadi. Tuhan tanya dia, sama ada kamu kan lebih kuat daripada langit bumi ciptaan Tuhan ini? Bukan dia dibandingkan dengan Tuhan, tapi Tuhan bandingkan dia dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain yang lebih gagah daripada dia. Yang lebih gagah daripada dia. Maknanya dia sendiri pun tahu yang dia tu bukan Rabb yang memiliki 55 makna sebagaimana yang kita bincangkan, bahawa Rabb yang sebenar Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala-gala yang kita telah bincangkan tadi. Jadi Firaun lah satu-satunya yang Tuhan rakam dia mengaku Rabb. Adapun yang lain-lain akur. Secara fitrahnya tauhid rububiyah ini diakui oleh semua. Sebab tu bagi orang bukan Islam, kita apabila kita ingin berdakwah kepada mereka, kita ingin menarik mereka kepada Islam, kita gunakan pendekatan supaya mereka terlebih dahulu mendekati fitrah. Maknanya kita bawa mereka supaya kembali ke fitrah asal. Fitrah asal, anda teringat masa kami pergi ke Chiang Rai? Siapa pergi ni? Boleh ada sekali. Masa kita pergi ke Chiang Rai, kita bersembang dengan orang di sana. Dia kata apa? Kita kata Tok Adam tu bapa kita, Tok Nek kita. Oh, dia tahu Tok Adam Tok Nek kita. Dia kata Tok Adam tu pun Tok Nek depa juga. Jadi bila kami sebut begitu, anda sambung lagi, anda kata kami orang Islam ni percaya bahawa kampung laman asal kita bukan di sini. Kampung laman asal kita di syurga. Kita main di sini buat sementara. Lepas tu kita ni dikenaki supaya berusaha, berikhtiar, bekerja kuat, buat amal ibadat, nak balik ke kampung laman asal tok nenek kita, iaitu syurga. So Adam Hawa ni penghuni syurga. Bila kita cerita lagu tu, dia mudah nampak, dia mudah reti. Padahal dia orang kampung saja. Orang kampung, orang biasa, tak ada apa-apa kerja. Bila kita sebut lagu tu kat dia, ada seorang tu janda yang anak dua tu kan, dia kata dia dah masuk Islam, tapi dia susah, tak ada apa. Jadi kalau dia nak suruh kami pergi rumah dia, kami tak pergi rumah dia, kami pergi rumah lain. Kami tak ada kesempatan. Tapi dia tu nampak beria-ria sangat nak ajak pergi rumah dia. Kami pergilah rumah dia, pergi tengok rumah dia. Yalah, dia pun susah kan pun, tak ada apa. Jadi bila kita bawakan, alihkan pemandangan, pemikiran dia, pemahaman dia kepada fitrah asal kita, dia lebih mudah, lebih dekat
untuk kita dakwah. Sebab tu Quran kata fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah yang Allah fitrahkan, yang Allah bekalkan kepada kita makhluk-makhluk dia ni secara fitrah. Maknanya tanpa usaha dia. Kita tanpa usaha kita, Tuhan bagi. Daripada kita, sejak kita dilahirkan oleh ibu kita, kita sudah dibekalkan secara fitrahnya. Dari saat kita dilahirkan, kita dapat sifat pendengaran, kita boleh dengar, kita boleh nampak, boleh lihat, kita boleh makan, bila kita makan kita kenyang, bila kita buat kerja teruk kita penat, bila kita main waktu malam kita rasa mengantuk. Ini secara fitrahnya tu, secara fitrahnya. Tapi fitrahnya tu bukan dia jadi sendiri. Ini bekalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan bagi. Kalau Tuhan tak bagi, takkan jadi. Takkan jadi. Ada orang tak boleh tidur walaupun main waktu malam, dia tidur belah siang. Dia menyalahi fitrah. Bila menyalahi fitrah ni, dia tak boleh bertahan. Dia tak boleh bertahan. Sebaliknya, ada makhluk yang Tuhan ciptakan dia dan Tuhan bekalkan dia supaya dia tidur waktu siang. Malam dia tak boleh tidur. Malam dia cari makan. Itu kelawak. Jadi makhluk-makhluk yang spesies dengan kelawak ni, dia boleh hidup pada waktu-waktu malam. Ada makhluk-makhluk yang pada waktu siang dia kurang aktif. Walaupun dia juga boleh berjaga, boleh hidup, tapi kurang aktif. Ada yang langsung tak aktif langsung. Dia hanya pada waktu malam. Allah fitrahkan dia begitu. Jadi bagaimana salah satu cara yang sangat berkesan kita berdakwah kepada orang bukan Islam, kita cuba tarik perhatian dia, mendekati fitrah terlebih dahulu. Bila dia boleh terima fitrah, maka yang lain tu lebih mudah untuk kita salurkan maklumat-maklumat berkaitan dengan agama Islam. Sebab agama Islam lah agama yang paling dekat, paling hampir dengan agama, dengan fitrah yang Allah bekalkan kepada kita. Baik. Itu tauhid rububiyah. Dalam Al-Quran, dalam banyak ayat disebut mengenai tauhid rububiyah ini. Kalau kita lihat, antara lain dia kata apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ayat ini ditujukan kepada orang kafir Quraisy di Mekah. Ayat Makkiyah. Apa maksudnya? Jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? Mereka kata Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mereka kata Allah. Dalam pada itu pun Quran masih mengatakan mereka ini musyrikin, golongan musyrikin. Sebab apa? Mereka menduakan Tuhan dalam sembahan mereka. Mereka syirik Tuhan dengan berhala-berhala mereka. Ini bercanggah dengan tauhid yang selepas ni yang akan kita bincang, iaitu tauhid uluhiyah. Keesaan kita kepada Allah dari sudut sembahan, dari sudut peribadatan kita, dari sudut ketaatan kita kepada Allah. Ini dinamakan tauhid uluhiyah. Tauhid inilah yang membezakan di antara Islam dengan bukan Islam. Yang menerima, yang melaksanakan perintah-perintah Tuhan berkaitan dengan tauhid uluhiyah, ini dinamakan Muslim, mukmin. Semakin banyak dia beribadat kepada Allah, semakin tinggi darjat iman dia, meningkat dan seterusnya. Tapi tauhid rububiyah hanya dalam bentuk kefahaman, keyakinan, tetapi tidak melibatkan amalan. Kerana itulah ada orang yang menerima tauhid rububiyah tetapi dia masih menyembah berhala. Dia masih melakukan maksiat terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan berbagai-bagai lagi. Sebab tu tauhid rububiyah tidak menjaminkan seseorang tadi menjadi sebagai seorang mukmin ataupun sebagai seorang muslim. Dia masih dalam perbahasan mengenai dalil-dalil sifat 20, wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil Allah itu tiada, yang wajib Allah itu ada, dalilnya baharu alam ini. Kalau setakat dalilnya baharu alam ini, tak ke mana. Dia boleh membantu, tapi belum sampai kepada dalil yang betul-betul muktamad.
Sebab orang bukan Islam pun dia kata Tuhan tu ada. Dalilnya bagi dia tak percaya kepada Quran. Dia dalilnya hujah akal, ada alam ini. Ada alam ini. Kecuali golongan-golongan free thinker ni, mereka ni tolak sebelah. Sebab dia tak guna akal. Dia manusia, dia tak guna akal. Dia seolah-olah akal itulah Tuhan dia, segala-galanya. Yang dia percaya, yang dia faham, yang dia kerti, itulah dia percaya. Yang dia tak faham, yang dia tak kerti, tak, yang dicandu. Sebab tu bagi mereka beranggapan kepercayaan kepada agama ni, dia boleh melonglaikan akal kita. Dia boleh menghilangkan fungsi akal, boleh berfikir dengan lebih jauh. Seolah-olah bagi mereka kepercayaan kepada agama ni boleh menyekat pemikiran. Bila duk tanya Tuhan duk mana nak boleh jawab kita. Dia kata itu menyekat. Dah, kita tak, benda yang kita tak boleh fikir, jangan kata berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan makhluk. Mana dia nyawa kita? Tolong bagi tahu Ustaz, nyawa duk tahu mana? Bagi tahu. Nyawa duk tahu mana? Duk di tangan, kerak tangan tak mati. Dia kata duduk di tengkuk. Duduk tengkuk memang kerak tengkuk mati. Tapi main nak kerak tangan kalau tak ada nyawa. Sakit. Ada nyawa di situ. Ada nyawa di tengkuk. Ada nyawa macam-macam lagi. Jadi dia sendiri pun tak boleh. Sebab tu dalam Quran Tuhan kata yas'alunaka 'anir ruh. Mereka akan tanya kepada kamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah kepada mereka, ruh ni urusan Tuhan. Tuhan tak izin kepada kita membicarakan tentang roh. Sebab tu orang bukan Islam pun, walau sebijak mana, profesor mana pun, dia takkan bincang mengenai roh. Dia hanya kata percaya roh tu ada dan dia berfungsi dalam badan kita, dalam kehidupan kita. Tetapi mereka tak buang masa, tak buang tenaga pemikiran untuk berfikir tentang roh. Buang masa. Memang tak ada jawapannya. Tak mungkin. Okey. Baik. Tauhid rububiyah ini, kita umat Islam dikehendaki supaya menerima tauhid rububiyah. Kita tidak boleh menolak. Walaupun dia tidak boleh mengislamkan kita, tetapi kita kena terima sebab itu menjadi laluan kepada tauhid uluhiyah. Jadi pecahan tauhid yang kedua ialah tauhid uluhiyah. Dalam buku kita ni ada disenaraikan dengan dalil-dalil, dimulakan dengan surah Az-Zumar mengenai tauhid rububiyah, kemudian diikuti pula dengan surah Yunus, surah apa lagi, banyak ayat-ayat yang disenaraikan di sini. Tapi anda tengok dia campur. Pertama dia ambil daripada surah Az-Zumar, wa Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta tiap suatu. Itu sebagai salah satu dalil bahawa kita kena percaya, kena yakin Allah itu selaku pencipta tiap suatu. Tiap suatu maknanya tidak ada pun yang terkecuali lah. Semuanya ciptaan Tuhan. Semuanya ciptaan Tuhan. Sebab tu sehingga ke hari ini pun, walaupun manusia dengan teknologi moden boleh cipta itu, boleh cipta ini, tapi masih gagal untuk mencabar ciptaan Tuhan. Masih gagal. Ciptaan Tuhan tetap unggul mengatasi segala ciptaan yang wujud di muka bumi ini. Jadi kita kena percaya dan beriktikad bahawa Allah itu pencipta tiap suatu. Jadi selain daripada hujah-hujah akal yang kita boleh bincang, boleh gunakan untuk membantu kita mempercayai tauhid rububiyah, kita juga punya senarai banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengajak ataupun yang menjelaskan kepada kita bahawa kita kena percaya tauhid rububiyah. Macam anda kata tadi, dia menjadi laluan kepada tauhid uluhiyah. Tanpa kita mempercayai tauhid rububiyah, sukar bagi kita untuk menerima tauhid uluhiyah. Kerana
Itu sebahagian daripada proses mengenali Allah Subhanahu wa taala. Proses mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yunus, Allah berfirman, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr." Yang bermaksud sesungguhnya Rabbmu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arash, singgah sana, untuk mengatur segala urusan. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Ini merujuk kepada Allah selaku pencipta langit-langit dan bumi. Dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, bila Tuhan sebut, bila Nabi sebut langit, bumi, dia gunakan langit dengan perkataan jamak. Allahul ladzi khalaqas samawat. Allah yang telah mencipta langit-langit. Ulama tafsir kata, kenapa disebut langit-langit? Kerana langit ni diciptakan secara berasingan antara langit, satu lapisan dengan satu lapisan dengan satu lapisan. Jadi kerana tu Quran menggunakan perkataan as-samawat, jamak daripada kata as-sama, kata jamak daripada as-sama, as-samawat. Allah mencipta langit-langit. Ini mengisyaratkan kepada kita bahawa langit ini diciptakan secara berasingan dari satu lapisan ke satu lapisan ke satu lapisan, sehinggalah kepada lapisan yang terakhir. Manakala bumi pula dikatakan, Quran menggunakan lafaz mufrad. Allahul ladzi khalaqas samawat wal ard. Dia tak kata wal aradin. Tak, Tuhan kata wal ard. Tapi dalam hadis, ada hadis yang menyebut tentang penggunaan kalimah lafaz al-aradun wal aradin dan sebagainya. Ini merujuk ataupun mengisyaratkan kepada kita bahawa ciptaan Tuhan terhadap bumi ini juga berlapis-lapis, tetapi tidak sebagaimana ciptaan Tuhan terhadap langit. Ciptaan bumi berbeza. Lapisan bumi dengan bumi, dia tidak ada ruang kosong. Tidak ada ruang kosong. Dia walaupun berlapis-lapis, tetapi dia masih melekat ataupun bersambung-sambung antara satu dengan yang lain. Bila dia batuk, bila main batuk je susah. Dia tak ada suara. Sebab tu sehingga ke hari ini pun pakar-pakar geologi tak dapat mengesan mana satu lapisan bumi yang dimaksud dengan lapisan pertama, mana satu lapisan bumi yang dimaksudkan dengan lapisan yang kedua dan sebagainya. Di kalangan umat Islam, pakar-pakar geologi umat Islam, di kalangan umat Islam sendiri pun tak dapat nak memahami dengan lebih terperinci maksud bumi ni juga berlapis-lapis. Ada 7 lapis. 7 lapis. Dalam hadis-hadis ada disebut bumi juga 7 lapis. Kita tak tahu. Wallahu a'lam. Ini dalam ilmu Tuhan. Barangkali satu ketika nanti ada orang yang dapat memahami. Kita tunggulah. Boleh kita dengarlah dengan lebih jelas lagi. Adapun langit memang sudah dipahami ataupun sudah diketahui tentang bagaimana, terutama sekali melalui hadis Isra' Mi'raj, bagaimana Nabi naik dari satu lapisan ke satu lapisan langit sehinggalah ke langit yang ketujuh. Baik. Dalam ayat ini disebut Allah mencipta langit-langit dan bumi dalam tempoh masa 6 hari. 6 hari. Penterjemah kita kata 6 masa. 6 hari. Dalam bahasa Arab, ayyam jamak daripada yaum. Yaum 1 hari. Ayyam beberapa hari. 6 ayyam 6 hari. 6 hari.
Adakah hari-hari yang dimaksudkan di sini sama dengan hari-hari yang kita alami dari hari ke hari? Hari ini hari Sabtu, besok hari Ahad, begitulah seterusnya. Wallahu alam. Ulama tafsir kata hari-hari di sini merujuk kepada hari-hari mengikut perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran ada disebut mengenai hari mengikut perhitungan Tuhan di akhirat kelak sama dengan 1000 tahun mengikut perhitungan kita di dunia. Di sini wallahu a'lam. Kita rujuk kepada ilmu Tuhan. Kita tak tahu. Padahal Tuhan cerita ni berkaitan dengan makhluk ciptaan dia. Tapi ada benda yang kita boleh faham ala kadar dengan kemampuan kita, tapi selebihnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu Tuhan, Tuhan lebih mengetahui. Ini berkaitan dengan makhluk. Akan kita pergi nanti bila dalam perbahasan perbincangan kita mengenai sifat Tuhan, bagaimana para ulama salaf memahami kenyataan-kenyataan Tuhan berkaitan dengan sifat-sifat dia. Kenyataan-kenyataan Nabi berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan. Apakah kita boleh mengetahui hingga ke mana-mana? Wallahu alam, kita tak tahu. Sebab tu Imam Malik dan imam-imam yang lain sependapat dengan dia, mengatakan apa jua kenyataan Tuhan berkaitan dengan diri dia, apa jua kenyataan Nabi Muhammad berkaitan dengan Tuhan, kita wajib beriman, kita kena terima. Al-imanu bihi wajib. As-su'al anhu bid'ah. Kita tak boleh tanya. Ni macam mana ni? Macam mana kalau Tuhan tu kata dia mendengar? Macam mana Tuhan dengar kita? Tak ada. Jibril yang menerima wahyu daripada Tuhan, tak tanya Tuhan. Nabi Muhammad yang menerima wahyu daripada Jibril, tak tanya Jibril. Sahabat Nabi yang menerima Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad kepada mereka juga tak tanya. Dan generasi yang berikut juga mengambil pendirian yang sama. Generasi yang berikut juga mengambil pendirian yang sama. 3 generasi awal masih bertahan. Masuk generasi yang keempat, sudah mula umat Islam, sebahagian daripada umat Islam, pendatang di kalangan umat Islam yang baru masuk Islam ni, kita kata pendatang lah. Mereka ni dah hidup puluh-puluh tahun dalam keadaan bukan Islam, dah sebati hidup mereka dengan gaya ataupun dengan ilmu yang mereka pelajari daripada Greek, Yunan, daripada tok nenek moyang mereka, daripada segala macam sumber. Dan kemudian bila masuk Islam, tak semudahnya sekelip mata nak hilang benda tu. Adat rasamnya, cara hidup, cara berfikir, dan macam-macam lagi. Dulu sekali bila Perkim tu hantar jemaah, inilah jemaah dia pergi buat haji. Jadi kami pelajar-pelajar di sana ditugaskan untuk bantulah mereka ni baru masuk Islam, mu'alaf baru masuk Islam. Ana pun kena juga salah seorang. Jadi dia bagi 3 orang. Seorang kena jaga 3 orang. Bila nak pergi tawaf, nak pergi apa, kita kena jadi mutawif mereka lah. Ana bawa lah seorang tu daripada Sabah, yang seorang tu daripada mana tak ingat dah. 3 orang ana kena bawa. Bila pergi tawaf, kita ni habaq dah cerita kat mereka, tak kira dah. Punya bagi kuliah secara terbuka pun ada, kuliah tertutup pun ada, masa sambil duduk berjalan nak pergi tu duduk cakap lagi. Dah sampai nak tawaf tu pun duduk cakap lagi. Dia tawaf start tawaf di Hajarul Aswad, tak apa lagi. Sampai tang sampai tang makam Ibrahim. Dia tengok ramai orang duduk tu. Dia kata apa ni? Dia bukan makam Ibrahim. Masa Kaabah tu lagi. Masuk masjid tu, dia tengok orang. Kita kata lah, kita kena mula di sini, tak boleh lah tempat lain, kena mula di sini daripada Hajarul Aswad. Dia kata tokong sini banyak besar loh. Dia kata Kaabah tu tokong banyak besar loh, dia kata.
Lepas tu kita kata, dah, bukan begitu, dah. Ini Kaabah, ini bukan tokong. Lu tengok tak ada kepala, tak ada apa, muka hidung pun tak ada. Dia sengak bila kita kata. Tapi kejutan tu bagi dia, satu kejutan. Maknanya kefahaman adat rasam lama, kepercayaan agama lama dia tu, sekali-sekala dia mai balik. Walaupun dia dah masuk Islam. Sekali-sekala dia mai balik. Jadi cakap-cakap dia tu kadang-kadang terlepas cakap, dia kata tokong sini banyak besar. Bila kita mula tawaf sampai dia makam Ibrahim tu, tah macam mana terlepas kawalan kami, dia lompat penat, anda tengok-tengok sedap-sedap, dia duduk di atas tu dah. Dia duduk dekat makam Ibrahim tu. Habis yang polis tu duduk pegang, duduk tarik dia turun. Lepas tu, tak apalah, tarik tuan. Nana kata tendung dia tuan. Nana pun cakap dengan polis-polis. Dia pun nak bawa pergi tahan lah, nak soal siasat ke apa, kita tak tahulah. Nana pegang kami polis tu, bagi tahu. Dia ni baru masuk Islam. Kami kena bantu, kena tolong dia. Oh, okey, tak apa, lepas. Bila tawaf sampai sana tu, sebelum sampai sana tu, Nana boleh cerita dia, ni makam Ibrahim, yang ni bukan. Kita tak boleh naik di situ. Yang kita kena tawaf ni bukan yang ni, yang depan tu, yang Kaabah tu. Ceritalah. Lama sama-sama mereka tu, bila tu kawan duduk cakap sama-sama mereka tu. Cakaplah, ni kita tawaf lah, jangan cakap. Dia cakap. Dia kata ke kawan dia, jangan cakap. Jadi dia cakap. Lepas tu ada pula kata, cakap tu batal lah nanti. Tu dalam kita ada pesan tu, tapi dia ada cara dia lagu tu, nak buat macam mana? Sebab tu bila Quran cerita pasal orang-orang kufar Quraisy sebelum Islam, macam mana dia bertawaf di keliling Kaabah, dalam Quran Tuhan sebut, mereka tu tawaf dalam keadaan mengangkat suara yang tinggi, mukaan wa tasdiyah. Itu cara dia bertawaf. Dan laki-laki tawaf di satu hala, perempuan pula tawaf mengikut hala yang bertentangan. Itu cara orang kufar Quraisy. Tawaf Kaabah. Mereka pun tawaf Kaabah. Kaabah tu wujud sebelum Islam lagi. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad lagi. Jadi mereka pun tawaf. Waktu tu mereka masih boleh tawaf. Islam belum menguasai sepenuhnya lagi. Jadi yang orang Islam pergi tawaf cara Islam, yang orang bukan Islam pergi tawaf cara bukan Islam. Quran menyifatkan mereka tawaf dalam keadaan melaung-laung, memekik-mekik dengan suara yang tinggi. Mukaan buat tasbih. Jadi anda teringatlah bila tengok mereka ni, haru lah. Nak dapat tujuh keliling tu, letih lah kita dengan mereka. Letih dengan mereka. Tapi alhamdulillah lah, akhirnya boleh lah. Baik. Kemudian ayam di sini merujuk kepada ayam mengikut perhitungan perkiraan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu berapa lama. Dalam setengah ayat disebut satu hari sama dengan 1000 tahun. Ingat dalam surah As-Sajdah yang kita dah baca pagi Jumaat tu, apa dia kata? Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Alfasanatin mimma ta'uddun. Satu hari itu mengikut perkiraan kita aja sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Dalam hadis pula cerita nanti bila kita di padang mahsyar, mahsyar tu padang dah. Melayu kita bila terjemah mahsyar tu padang mahsyar, padang. Kita kata Bukit Kubais kan di Mekah tu. Kita kata Bukit Jabal Kubais. Jabal tu bukit. Jadi Bukit Kubais. Bukit Jabal Kubais. Tak apalah. Kemudian summastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Arasy ni salah satu makhluk Tuhan. Dalam hadis ada disebut arasy ni bandingannya kalau padang, kita kata padang bola ke padang apalah, padang yang luas tu diletak cincin tu bagaikan bumi kita ni, padang tu bagaikan arasy. Maknanya makhluk Tuhan yang disebut arasy ni
jauh lebih besar, berkali-kali ganda besar bumi ini. Itu. Jadi Tuhan bersemayam di atas arasy. Bila Tuhan kata summa stawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Arasy itu makhluk dia. Kita tak boleh kata kalau begitu Tuhan tu ada tempat. Tak, jangan kata begitu. Kita kata Tuhan bersemayam di atas arasy macam Tuhan kata. Dan kita juga jangan menafikan yang Allah itu tidak bertempat. Kerana itu tidak pernah dinafikan oleh Allah sendiri dalam Quran dan tidak pernah dinafikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis dia. Benda ni jangan buat main-main. Kita nampak macam sikit, macam ringan, remeh. Tak. Benda besar, benda penting. Kalau silap-silap, kita boleh tergelincir akidah kita. Kita kata macam Tuhan kata, kita kata macam Nabi kata, itu yang paling selamat. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu sebenarnya. Yang kita tahu hanya sikit. Tuhan kata dia bersemayam di atas arasy. Ya, dia bersemayam di atas arasy. Jangan duk pandai-pandai nak ubah suai. Kalau mengikut fahaman tauhid, akidah khalaf, dia akidah salaf ni lawan dia akidah khalaf. Salaf yang terdahulu, khalaf yang terkemudian. Mengikut fahaman akidah khalaf, al-istiwa di sini ditakwil perkataan istiwa kepada istaula. Istiwa alif sin ta waw ya tak ada titik, istiwa. Ataupun kadang-kadang setengah mushaf dia tulis macam ni, dia tulis macam mana? Macam itulah. Setengah-setengah mushaf dia tulis alif sin ta waw alif hamzah, istiwa. Summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Kita kata beristiwa. Kalau kita boleh terjemah dalam bahasa kita, kita terjemah. Tapi hati-hati, jangan sampai menyimpang ataupun mengubah daripada perkataan sebenarnya tadi. Golongan khalaf menakwilkan perkataan istawa kepada istaula. Alif, sin, ta, waw, lam dia buat telam di tengah tu. Kemudian ya tak ada titik. Bacanya istaula. Dia modify satu huruf saja. Dia modify satu huruf saja. Dalam ayat yang lain, Tuhan cerita pasal orang Yahudi yang berperangai huduh telah menukar ganti firman-firman Tuhan. Dan Tuhan bagi contoh satu saja. Dalam Quran Tuhan kata hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Apa yang depa modify? Depa bubuh nun satu. Hittatun ha ta marbutah, ta yang simple itu. Jadi baca dia hittatun. Depa modify antara ha dengan ta tu, dia buat nun tentu. Jadi hintatun, bunyi seakan-akan. Istawa, istaula, seakan-akan. Tapi ada maksud di sebalik itu. Jadi Tuhan kata dalam Quran, baddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Tuhan kata kepada Yahudi yang buat kerja, tambah satu huruf nun tadi di tengah-tengah antara ha dengan ta. Tuhan sifatkan baddalal ladzina zalamu, telah menukar ganti oleh orang-orang yang zalim. Tuhan sifatkan sebagai satu tindakan zalim, menukar ganti satu huruf walaupun satu huruf dalam kalam Tuhan. Tak boleh. Awak kita lebih pandai daripada Tuhan? Tak mungkin. Tak mungkin. Allah lebih alim daripada kita. Jadi perkataan istawa ni dalam Quran 7 kali Tuhan sebut. Dalam 7 surah. Bukan Tuhan lupa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh rasa letih, rasa mengantuk, rasa penat. Tak. Sama sekali tidak.
Jadi kenapa Tuhan ulang perkataan istawa 7 kali dalam 7 surah, sekalipun dia tak kata istaula? Allah saja yang maha mengetahui. Dia maha bijaksana. Dia maha adil terhadap diri dia, terhadap makhluk-makhluk dia. Sebab tu ulama salaf mengecam sekeras-kerasnya tindakan para khalaf menakwil perkataan istawa kepada istaula. Ini takwil mengikut nafsu. Tak boleh. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan tentang golongan Syiah Rafidah yang menakwilkan ayat Al-Quran berkaitan dengan sembelihan lembu yang Tuhan perintah kepada golongan Bani Israel supaya sembelih lembu, izbahu baqarah. Dia berkata baqarah dalam ayat tu merujuk kepada Aisyah, dia pernah sembelih Aisyah. Yang ni takwil mengikut nafsu syaitan. Tak boleh. Jadi kita kena jaga, tak boleh. Kerana Tuhan kecam golongan Yahudi yang menukar ganti daripada hittatun kepada hintah. Hittah makna dia maghfirah, keampunan. Hintah makna dia sebiji gandum. Jauh beza. Tak boleh. Ini akidah, tak boleh buat main-main. Ini akidah, tak boleh buat main-main. Baik, summa stawa 'alal 'arsy. Kalau kita ada perkataan yang boleh kita terjemah dan terjemahan kita tu tak lari, bolehlah kita nak kata bersemayamlah 'alal 'arsy, di atas arasy. Apakah ini bermaksud Tuhan tu bertempat? Wallahu a'lam. Nak kata Tuhan tu tidak bertempat? Jangan, Tuhan tak kata begitu. Nabi tak kata Tuhan tak bertempat. Kita kata macam Tuhan kata macam Nabi kata. Al-Amin Asy-Syanqiti bila dia mengajak kami tentang perkara ni, dia kata apa? Kalaulah kita dibangkitkan di akhirat kelak, Tuhan tanya, pasal apa hang tak takwil? Nabi tak takwil kat kami. Kami tak takwil lah. Allah ulang cerita ni, istiwa ni dalam Quran sampai 7 kali dalam 7 surah. Kita ikut je lah. Kata Amin, katakanlah kita tak takwil tu salah, tapi kita selamat. Tapi kalau orang yang menakwil, kalau Tuhan tanya, kenapa hang takwil? Siapa suruh hang takwil? Dia nak jawab macam mana? Nafsu saya lah suruh saya takwil. Ataupun saya ikut nafsu pemimpin-pemimpin, orang yang lebih berakal daripada saya lah yang menakwil. Itu maka dia kata menakwil ni satu gejala yang menyimpang. Sebaliknya tidak menakwilkan itu yang paling selamat. Sebab itu dia kata as-salaf a'lam wa ahkam. A'lam wa ahkam. Depa yang lebih alim dan depa yang lebih bijaksana. Kenapa mereka mengambil pendirian tidak menakwil, menerima seadanya? Ini lebih alim kerana Nabi sendiri tidak pernah menakwil. Sahabat juga mengambil pendirian yang sama. Tabi'in juga mengambil pendirian yang sama. Okey, yudabbirul amra, mengurus urusan. Allah mentadbir urusan alam ini. Urusan langit dan bumi ini Allah mentadbir urus. Ini merujuk pada salah satu makna tauhid rububiyah yang kita bincangkan tadi. Dalam ayat ni ada dua makna tauhid. Dua makna perkataan Rabb. Inna rabbakumullah alladhi khalaqas samawati alladhi khalaqas samawat. Jadi di situ maksudnya Tuhan juga sebagai Khalik. Ini menafsirkan salah satu makna daripada perkataan Rabb. Begitu juga di akhir ayat yudabbirul amr. Ini juga menafsirkan salah satu lagi makna daripada perkataan Rabb. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawat. Bapak kita, anak kadang-kadang tak sedap jam ni. Kalau bagi kuliah tu kadang-kadang tak sedap. Walaupun di universiti kita tak boleh lajak walaupun seminit. Orang lain nak masuk pula, tak boleh. Okey. Seterusnya penterjemah kita ada mengurai tauhid jenis ini, tauhid rububiyah diakui pula oleh orang-orang musyrik, penyembah berhala, macam yang kita dah jelaskan tadi. Walaupun sebahagian besar mereka
mengingkari hari kebangkitan dan hari kiamat. Ialah sebab mereka tak terima tauhid uluhiyah, maka mereka ingkarlah. Pengakuan mereka terhadap tauhid ini belum menjadikan mereka tergolong Muslim. Kita dah jelaskan tadi. Sebab mereka masih melakukan kemusyrikan dalam ibadah dan menyembah patung-patung dan berhala-berhala, serta tidak mengimani kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kedua daripada jenis tauhid ialah tauhid ibadah. Tauhid ibadah ni sama dengan apa yang dimaksudkan tauhid uluhiyah, tauhid al-ibadah. Dan kalau dalam huraian mengenai kalimah syahadah, dua kalimah syahadah, dikatakan kalimah syahadah yang pertama itu mengandungi tauhid al-qasdi wa talab. Maknanya kalimah syahadah kita yang pertama membawa maksud, itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tauhidul qasd. Dan yang kedua tauhidul qasd wa talab. Itulah yang dituntut sebenarnya kepada kita, umat manusia, setelah kehadiran kita di dunia ini, cukup umur jadi manusia yang mukallaf, kita dituntut supaya hanya mengilahkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Itu dikatakan kalimah yang pertama mengandungi maksud tauhid al-qasdi wa talab. Kalimah syahadah yang kedua mengandungi maksud tauhid al-ittiba'. Kita hanya mengesahkan ikutan kita kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutuskan kepada kita, umat manusia. Itu satu-satunya Rasul yang diutuskan kepada kita. Kalau ada pihak lain yang mengaku, semuanya itu palsu belaka. Semuanya palsu belaka. Jadi kalimah syahadah yang pertama, keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja yang kita akan tunduk patuh beribadah kepada Dia. Manakala kalimah yang kedua, keesaan kita dalam mengikut contoh teladan model Muhammad sahaja, kerana dialah satu-satunya Rasul Allah yang diutuskan kepada kita. Jadi kalau kita ustaz-ustaz yang duk ajak supaya ikut sunnah Nabi ni, kalau ustaz tu juga ikut sunnah Nabi, kita ikut. Bukan ikut kerana dia, kita ikut kerana dia ajak kita ikut sunnah Nabi Muhammad. Yang kita semua kena ikut sunnah Nabi Muhammad, bukan ikut sunnah ustaz. Dah, ikut sunnah Nabi Muhammad. Ustaz tu hanya ajak kita supaya ikut sunnah. Dia menjadi pencerah saja. Baik. Tauhid yang kedua, tauhid al-ibadah, keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah kita. Sama ada ibadah tu ibadah khusus ke, ibadah umum ke, ialah tu termasuklah apa yang dikatakan ibadah. Tauhid ini dinamakan juga tauhid uluhiyah. Uluhiyah dia merujuk kepada perkataan Allah, ilah. Bila kita nak nisbahkan, kita kata uluhiyah. Mana tauhid keesaan kita pada sembahan. Sebab tu bila kita terjemah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah, itu makna ilah. Ulama akidah kata kalau seseorang tu mengucap la rabba illallah, tak jadi muslim. Tak jadi muslim. Dia kena mengucap la ilaha illallah, baru boleh jadi muslim. Baru boleh jadi muslim. Kalau dia mengucap la rabba illallah, tak. Kerana tauhid rububiyah belum lagi membawa kepada seseorang tu jadi muslim. Dia kena percaya kepada tauhid uluhiyah melalui kalimah syahadah, baru boleh jadi muslim. Iaitu peribadatan hanya untuk Allah. Tauhid inilah yang diingkari oleh kaum musyrikin, sebagaimana disebutkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa'ajibu an ja'ahum mundirum minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kazzab aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Di sini salah satu daripada ayat
yang dijadikan dalil bahawa kita umat Islam dituntut supaya hanya mengilahkan Allah sahaja. Kerana orang bukan Islam menolak akidah mengilahkan Allah sahaja. Mereka nak mengilahkan juga batu-batan. Mereka juga nak mengilahkan kayu-kayan. Mereka juga nak mengilahkan hawa nafsu. Mereka juga nak mengilahkan berbagai-bagai lagi. Alangkah banyaknya ilah-ilah yang disembah di muka bumi ini oleh penyembah-penyembah yang mengikut hawa nafsu dan godaan syaitan. Quran menyifatkan sembahan selain daripada Allah sebagai taghut. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Tuhan kata, orang kafir yang sembah selain daripada Allah, taghut belaka. Yang sembah berhala pun taghut, yang sembah sama-sama manusia pun taghut. Tak boleh. Baik. Orang-orang kafir ni dalam ayat ni dia kata wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum, dan mereka heran kerana mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul. Wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum, mereka terkejut kerana datang kepada mereka oleh pembawa berita. Munzir ni pembawa berita menakutkan, pembawa berita yang memberi amaran. Minhum, di kalangan mereka, manusia juga. Maknanya Tuhan pilih Nabi Muhammad tu dari kalangan orang Mekah. Orang Mekah sendiri terkejut sebab apa? Ada manusia di kalangan mereka yang dipilih untuk menyampaikan kepada mereka berita-berita amaran. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kazzab, ada di kalangan orang kafir yang kata ini tukang sihir yang bohong. Aja'ala al-alihata ilahan wahidan, adakah patut dijadikan ilah-ilah yang banyak ni satu ilah sahaja? Inna haza la syai'un ujab, sesungguhnya ini satu perkara yang sangat-sangat menakjubkan, mengherankan mereka. Mereka duk biasa sama-sama kabilah mereka, masing-masing ada Tuhan mereka. Al-Lat wal Uzza yang disebut dalam Al-Quran tu, dia itu di antara Tuhan-Tuhan kabilah-kabilah tertentu. Yang lain pula dia bagi nama lain pula, dan bagi nama begini. Jadi masing-masing dengan cita rasa masing-masing. Kalau kita tengok dia yang hitam tu, dia buat gambar bukan membesar, bukan merah terang sekali. Kemudian dalam tangan hak besar tu ada hak kecil sekok lagi. Di bawah kaki dia, di bawah tu ada hak kecil sekok lagi duduk dua. Itu untuk melambangkan kekuasaan, kemegahan, keagungan. Agung apa? Bagi mereka lah. Tapi inilah bagaimana cita rasa manusia ni yang pelbagai ni kan. Jadi Quran menyifatkan kepada orang-orang yang terkejut dengan seruan Islam mengajak hanya mengilahkan Tuhan yang satu, mereka terkejut besar. Kerana bagi mereka selama ni, tok nenek moyang mereka pun, mereka punya banyak ilah, banyak Tuhan-Tuhan sembahan. Kami pergi di Chiang Rai, bila kita ajak dia masuk Islam, dia kata mak dia tak bagi dia masuk Islam. Kata pasal apa tak bagi? Mak dia pesan suruh jaga Tuhan dia. Kata mana Tuhan dia? Tu dia kata, dia penyuruh tu, dia tunjuk tu, datang penyuruh tu. Kan, jadi kami pun tengok, Franti tengok, adalah rumah kecil itu, dalam tu ada gambar patung kecil tu, rambut besar rambut dia pun. Dia kata tu Tuhan dia pun. Mak dia pesan sangat-sangat, jangan tinggal, dia kata, suruh jaga baik-baik tu. Kita punya pujuk macam-macam. Tak mau masuk Islam, tak mau, tak apalah, ikut dia lah. Tapi baik, kami tidur rumah dia malam tu. Bila tidur rumah dia, dia masak nasi, jamu kami. Tu kan bila dia masak nasi,
Mereka kata, macam mana Ustaz, boleh makan ke? InsyaAllah, tak apa sedap nak makan ni lah. Ana tanya dia, sejak bila dia makan babi yang last kali lah? Dia kata 3 hari. Baru 3 hari makan babi. Kita nak tahu periuk belanga yang dia masak untuk nasi untuk kita tu, periuk belanga mana? Dia kata periuk belanga pinggan mangkuk yang dia guna untuk masak bagi kami makan tu, depa dah basuh dengan air tanah, dia kata. Rupanya anak dia, salah seorang anak dia dah masuk Islam lama dah. Jadi anak tu lah balik mai proses benda tu, masuk dengan air tanah apa itu ini, dia hanya bantu-bantu ya, dia kata. Jadi makan malam kami malam tu diberi ayam berapa ekor. Rumah-rumah yang kami pergi dakwah tu, dia bawa bagi ayam, buat mai bagi ayam. Mula nak ajak kami ni tidur rumah dia apa. Jadi setiap buah rumah kami pergi, sudah dan awal dah masuk Islam, mengucap, nak ajak tidur rumah dia apa. Itu kawan-kawan ni apa, Ustaz Yusof tu, saya angkat dah. Ustaz mengaku ya? Mengaku, kami uruskan. Okeylah, pergi sebuah rumah, ajak tidur. Ya, boleh, insyaAllah. Pergi rumah lain pula, mengaku pula sekali lagi. Ana duk fikir macam mana depa nak urusnya. Tak apalah, biar apilah dia depa kata depa boleh urus. Bila dah gelap, patah balik round yang kedua tu, patah balik, depa ajaklah kami lah mai. Nanti kawan-kawan ni pakat pilah bagi penjelasan lah. Ada sebuah rumah tu, dia dah siap semua ayam kot atas tanah tu. Nak bagi sejuk lah tu. Tidur atas tanah. Bukan ada apa. Tanah ya. Tanah licin elok lah. Tidur. Dengan anjingnya, dengan apanya. Dia kata kita tidur rumah hak mula sekali. Kita mula-mula sampai, mula pergi dakwah tu. Tak apalah, ikut. Setujulah. Kemudian yang lain-lain tu, petang tu pakat buat main ayam seorang sekor. Kami tengoklah bawa ayam tu, tapi kami tak tahulah lepas tu apa jadi. Rupanya dia meleh, dia masak nak jamu kami. Belum maghrib lagi kami mencari-cari tak macam mana anak kata anak tak tahu, masa tak apa selera aku nak makan, tak mau. Lama dia pun pakat pergi beli roti kan, beli roti. Jadi bila beli roti buat balik mai, tuan rumah tu tengok dia tanya pasal apa beli roti, dia masak nasi semua siap lah kat dah. Allah, tak apalah, tak apa. Kita kata okeylah. Mai dah semayang maghrib, ajak dia semayang, tak mau semayang. Hak yang mengucap dah tu, dah masuk Islam dah, mengucap, tak mau semayang. Dah tak mau semayang, kita kata tak apalah, dia tak mau semayang pun, ajak jemput dia mai duduk dekat kami lah. Mai duduk kata, tengok kami nak semayang. Dia mai, dia duduk, kami semayang lah. Sudah maghrib, kita semayang Isyak apa pula, kata bagi kuliah kat mereka. Dah sudah apa semua, jamu nasi. Buat mai angkat dengan periuk-periuk mai. Tengok sup terliok lah. Sup nampak sedap. Ayam hitam-hitam lah. Ayam apa? Ayam selasih. Ayam selasih hitam-hitam. Dia buat ginseng tu. Ginseng tu cabut kat tepi-tepi tu je. Kat tepi-tepi pagar mereka tu, yang dia tanam ginseng ni. Tempat tu. Tempat sejuk, bukit tu. Nampak pakat selera kan. Tapi dia kata Ustaz Azhar dulu, kami nak tengok Ustaz Azhar kan makan. Ana pula terkelan. Pasal Ana tanya tadi, baru makan babi 3 hari lepas duk teringat hak tu, tak boleh. Lepas tu lama lagi nak macam mana, halal kata siapa nak makan lah. Tak, dia kata dia tak mau makan lagi. Ana tak rasa dulu, tak mau makan. Allah, susah kita pula kata. Lepas tu tak apa, Ana pun rasa sedap. Ana kata dia pun sedap. Pakat makan habis licin. Habis licin dengan nasi dengan supnya habis. Tidak sedap lah kami malam tu. Tu depa siap tempat duduk elok, tempat tidur elok dengan tilam dengan bantai semua. Yang Ana kacau kali dengan anak anjing tu. Anjing tu jaga kami. Anjing ada 2 ekor. Dia harulah kita, bilik ayak di luar. Cuaca sejuk, hujan pula malam tu. Allah. Tidak sekali Lena nak terkencing. Tahan tak kencing lah. Nu anjing duk tunggu 2 ekor depan pintu.
Lena sama tak sama malam-malam tu. Yang kacau lagi, kami dah padam lampu nak lena, sambil-sambil duduk bersembang lah. Dengar bunyi macam babi kurang. Kita tak tahu belah mana. Kita tidur malam tak tahu. Lena. Tak lena lagi lah. Tuan rumah main ketuk pintu. Tunggu. Yang baru mengucap tang tadi masuk Islam. Suami tu masuk Islam. Isteri tu tak mau masuk Islam. Jadi ketuk itu kita buka pintu apa kan. Dia habaq kat kami suruh tidur elok lah. Tak ada apa. Tidur lah. Dia nak keluar saat nak pergi mencuri. La ilaha illallah. Kita lompat bangkit pula pergi nasihat dia. Baru mengucap tak sah je. Dia nak pergi mencuri. Kata kok mana cerita pula dia nak pergi mencuri. Dah, dia kata nak pergi curi ni pokok kayu kerajaan tak benak tebang. Dia ni pergi tebang lama dah. Lepas tu ni nak pergi ambil bawa balik je lah. Tu kata nak pergi curi tu kayu-kayu tu. Habis macam mana kita bincang lah sama-sama kami ni. Macam lagu mana ni. Kerajaan mereka ni tak Islam. Pemerintah mereka, penguasa mereka tak Islam. Yang dia ni Muslim lah. Dah mengucap 25 syahadat tadi. Dia nak pergi curi. Curi tetap tak boleh nak kata. Siapa pun, orang Islam tak orang Islam pun tak boleh curi. Tapi ni dia rakyat, pemerintah, penguasa mereka tak Islam. Memang dia larang lah. Kerana nampak macam tak boleh jugalah. Habis lagu mana nak buat ni, dia dah siap dengan lori dengan apa tu nak pergi angkut. Bukan kata sikit-sikit, banyak. And then kita kata tak apalah, sekali ni sajalah. Sekali ni saja. Pergilah. Dia pun tak apalah, pergilah. Pergi sekejap, kami ada yang dah lena, ada yang tak dah lena, baliklah dengan kayu tu simpan di atas halang atas kami ya. Duk gurung. Tak boleh lena lah tu. Tapi mainan sejuk, hujan pula tambah, dia lena, boleh lena. Alhamdulillah. Tak apalah. Dah cerah pagi besok, rakyat jaga nak keluar tak berani, anjing duduk ada depan. Tuan rumah tak bangkit. Jadi kami bangkit. Macam mana nak tengok anjing duduk dah, dia duduk tunggu, dia tak kata apa, duduk diam. Tapi kita lah seriau kat dia. Gagah keluar, turun pelan-pelan, nampak dia tak kacau kita. Dia jaga kita sebenarnya. Kami pergi bilik ayak dia pun ikut kita pergi bilik ayak, pergi ambil semayang apa. Dah kami nak main nak semayang, barulah tuan rumah tu bangkit. Tak apalah, main ajak semayang pun tak mau juga. Tak apalah, main duduk dekat kami. Mainlah duduk, dia duduk semayang apa, sudah semayang. Kami pun nak balik lah, minta izin nak tolak balik dah lah. Dia kata tunggu sat. Tak apa, duduk tunggu lah sampai cerah elok lah. Rupanya tunggu, kawan-kawan hak yang lain, hak rumah lain yang masuk Islam juga tu, pakat mai nak ucap selamat jalan, nak ni kat kami. Tak apalah, bila dah sampai semua, kami pun dah kereta dah nak naik kereta. Peluk kita tak kira dah mesra, padahal baru sehari. Tu saudara se-Islam tu. Ikatan persaudaraan Islam tu tadi sudah mula bertapak dalam jiwa dia. Kita pun peluk bau tak kira dah lah, kawan baru bangkit tidur. Baru bangkit tidur macam dia bau macam-macam lah, peluk kita. Tak kisahlah kata apa, jalannya lah. Tak apalah, mesra, yang menangis-nangis pun ada tengok nampak. Tak apalah, kami pun balik lah. Lepas tu baru-baru ni bila anda pergi ke tadi, anda tanya abang lah macam mana apa jadi dah, dia kata bagus elok. Dan mereka tu pun masih Islam. Hak yang tak mau masuk Islam, hak mak dia pesan tu, sampai hari ni tak masuk Islam. Mudah-mudahan Tuhan bagi hidayah. Dia baik, cakap sembang elok, baik, elok. Dia pegang satu saja mak dia. Kita suruh pergi panggil mak dia mai panggil pun sama juga. Mak dia pun pegang pesanan mak dia juga. Jadi berengkir-engkir. Tak apalah, buat macam mana. Jadi inilah keimanan tu bila dah masuk menerap dalam hati,
dan melalui kalimah syahadah sebagai pintu masuknya, dan selepas tu Islam mula bertapak, iman mula bertapak dalam hati, dalam jiwa. Dia memberi kesan langsung kepada hubungan kita sesama manusia yang tak pernah kenal, tak pernah berjumpa. Dia boleh mesra sampai jatuh air mata bila nak berpisah tu. Lepas pun mesra elok dengan kita. Ana ingat lagi ana beli buah nenah lah. Kita beli buah nenah kan. Buah nenah. Jadi kita dah tak ada buah tangan apa nak bagi kat dia. Dia lepas tu layan kami bagus. Lama bagi buah nenah kat dia. Ambil. Dia ambil, dia terimalah pemberian kita. Dan nampak dia tu rasa nilai dengan kita. Rasa apa kata? Mesra sangat dengan kita. Kami nak naik kereta tu pun peluk-peluk kami. Baliklah kami. Dia pun kata kena cepat. Selagi kita ada program apa lagi kah, pergi sampai ke sana. Alhamdulillah akhirnya nampak kesan tu adalah 100 orang, 105 orang. 105 orang yang masuk Islam masa tu. Yang seronok lagi tu, dah naik bas. Halapi depa tak kenal nak. Naik bas sekali. Sampai ke Bangkok mana? Berhenti semayang di masjid tu. Tak kenal lagi. Lepas tu semayang subuh, sudah semayang subuh, siapa buat kalut nak suruh nak bagi kuliah subuh? Bagi kuliah subuh kenal. Lepas tu naik bas, kena bagi kuliah dalam bas tu sepanjang daripada Bangkok tu sampai ke Chiang Rai, balik daripada Chiang Rai sampai Bangkok sampai ke Bukit Kayu Hitam. Bukit Kayu Hitam kan? Kita turun balik itu. Balik sampai 2 minggu kot. Apa nama Satar tu. Ada seorang nama Satar Dia telefon kat Ana. Ustaz, dia kata habis 2 biji bas tu jadi salapi habis, dia kata. Ana kata alhamdulillah. Ramai pokok tu menentang. Dia campur-campur. Ada hak yang okey, ada hak yang tak okey. Jadi dipeduk kata Ismail Lutfi ni bawa cara sesat lah, macam-macam lah. Tapi alhamdulillah. Jadi mana dia kata habis jadi salafi ustaz, kata jom alhamdulillah. Baru ni dia sebut kat Ana kata Ana nak pergi lagi. Boleh nak pergi lagi. Atau kata bila-bila yang sesuai boleh lah pergi. Tapi jauh lah. 2 hari 2 malam naik bas, pergi saja, balik 2 hari 2 malam naik bas. Bukan berhenti makan dengan semayang saja. Berhenti makan dengan semayang saja. Jauh. Macam kalau saja-saja nak pergi tak boleh. Tapi bila fikir balik 105 orang masuk Islam tu, berasa semangat balik. Eloklah kalau kita ada kelapangan boleh pergi sekali-sekala. Banyak pengajaran yang kita dapat. Okeylah, rasanya kita tangguh takat ni dulu kot. Ayat dalam surah Sad ayat 4 hingga ayat 5. Kemudian kita sambung lagi dengan yang berikutnya dan ayat yang semisal dengannya sangat banyak. Kita sambung lagi buka surat 37. Wallahu a'lam. Kita bagi peluang nak bincang-bincang, ada soalan-soalan berasa nak tanya lagi ke? Kita bagi peluang sikit. Kan hadis Nabi tak bagi kita musafir berikan 3 buah masjid kan. Kalaulah orang kita ni kita pergi umrah ni, haji umrah tak pergi. Sebenarnya dia kumpul duit pergi ke overseas kalau negara pelancong. Masuk tak dalam larangan haji Nabi. Yang Nabi kata jangan kamu sungguh-sungguh musafir berikan 3 buah masjid tu. Macam trend hari ni Ustaz, dia Habib Sufi ni pergi ke Hadramaut, yang tabligh pergi ke India. Jadi kita tengok Ustaz, dia kata tak apa masalah. Kita kata tadi Nabi kata jangan kamu sungguh musafir tu. Macam mana? Kita musafir boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh musafir ke mana-mana tempat pun. Dalam Quran Tuhan kata, "Allazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Allah yang menciptakan bumi ini mudah. Kita berjalan, kita bergerak ke sana ke sini, dan pergilah famshu fi manakibiha, pergilah ke seluruh pelusuknya.
wa kulu min rizqihi, makanlah daripada rezeki yang Allah beri, wa ilaihin nusyur, kepada Allah kita akan kembali. Boleh, tak ada masalah. Cuma maksud hadis tadi ada dibahas, ada dibincangkan oleh para ulama hadis. Itu dengan maksud kita berjalan jauh yang kita kira sebahagian daripada ibadat kita. Berjalan jauh yang dikira sebahagian daripada ibadat kita. Yang tu memang 3 masjid tu saja. Ada yang mengatakan tak, 3 masjid tu saja, bila kita berjalan ke 3 masjid tu saja yang boleh kita qasar sembahyang dan jamak sembahyang. Yang lain tak boleh. Yang ni pun pandangan yang agak sukar diambil kira dengan beberapa hadis yang lain. Sebab hadis yang lain mengharuskan kita qasar dan jamak apabila kita berjalan jauh yang tidak bertentangan dengan mana-mana suruhan ataupun larangan Al-Quran. Boleh, tak ada masalah. Al-Albani dia ada pandangan dia yang tersendirilah tentang hadis ni. Albani dia lebih cenderung kepada 3 buah masjid ni sahaja yang kita boleh musafir dengan maksud ibadat tadi. Yang lain tak. Itu pandangan Al-Albani, pandangan dia. Tapi ramai jumhur ulama tidak begitu. Jumhur ulama merujuk kepada 3 buah masjid ni, ini masjid-masjid yang istimewa berbanding dengan masjid-masjid yang lain. Dia lebih istimewa daripada masjid-masjid yang lain. So larangan itu memberi galakan kepada kita supaya masjid-masjid ni mendapat perhatian yang lebih daripada yang lain. Kan kalau kita semayang di Masjidil Haram, ganjaran dia 100,000 kali daripada masjid-masjid yang lain. Semayang di Masjid Nabawi 1000 kali. Semayang di Masjidil Aqsa 500 kali ganda. Itu hadis tu sahih. Hadis tu sahih. Maknanya 3 buah masjid ni lebih istimewa daripada masjid-masjid yang lain. Ini tidak menghalang yang masjid yang lain juga mempunyai keistimewaan dia yang tersendiri, tetapi tidak mencapai tahap sebagaimana 3 buah masjid ni. Macam kita pergi semayang di masjid banding dengan semayang di rumah, 27 kali tinggi darjat dia, kelebihan dia. Jadi tidak menafikan. Cuma bila disebut 3 buah masjid ni, dia mempunyai keistimewaan yang jauh lebih tinggi daripada masjid-masjid yang lain lah. Wallahu a'lam. Macam yang disebut i'tikaf sebelum hari akhir Ramadan tu, ada ulama bincang Ustaz tentang i'tikaf di Masjid Nabawi tu. Kalau masjid ni Dia masalah i'tikaf tu lah, 3 buah masjid tu lah kalau mengikut hadis tu, dengan tujuan kita pergi ke masjid tu tujuan untuk beribadah. Termasuklah i'tikaf dan lain-lainnya. Sebab tu ada pihak yang mengatakan kalau i'tikaf di masjid lain tak jadi. Tapi jumhur ulama berpandangan i'tikaf ni bukan saja di 3 buah masjid tu, tetapi masjid lain juga hasil maksud i'tikaf jika kita lakukan. Cuma i'tikaf di 3 buah masjid tu jauh lebih istimewa daripada masjid-masjid yang lain lah. Albani juga berpendapat begitulah. I'tikaf hanya jadi pada 3 masjid tu saja, hal lain tak. Sebab hadis tu lah. Hadis tu. Wallahu a'lam. I'tikaf di masjid pada sepertiga yang akhir daripada Ramadan, ini memang diakui dan secara umumnya kita digalakkan. Kerana bulan Ramadan ni bulan ibadah, jadi sepertiga yang akhir tu itu kemuncaknya lah. Jadi sebahagian daripada ibadah yang boleh kita lakukan pada bulan Ramadan ni ialah beriktikaf. Jadi kita bolehlah lakukan di masjid-masjid di mana yang kita ingin melakukan i'tikaf. Di Petani, Dr. Ismail Lutfi, sahabat Ana, dia dah jadi satu
amalan setiap tahun mereka akan beriktikaf di masjid mereka tu apabila masuk sepertiga yang akhir. Dan kuliah-kuliah dia pun sepanjang Ramadan dilakukan. Alhamdulillah lah, bagus. Patutnya kita sini pun kalau boleh buat, kita buat lah. Kerana dia banyak memberi dorongan dan juga latihan kepada kita supaya berusaha meningkat, menambahkan lagi amal ibadah kita kepada Allah, terutama sekali musim-musim ibadah yang dikira banyak ganjaran jauh lebih istimewa daripada masa-masa yang lain. Wallahu a'lam. Ustaz, tentang kelebihan solat jemaah di masjid, ada pendapat yang mengatakan bahawa hanya masjid-masjid Al-Jami' saja yang ada kelebihan solat jemaah masjid. Balik tak ada. Dalam hadis-hadis tidak membezakan. Masjid bila dijadikan masjid, dia tidak membezakan masjid yang didirikan Jumaat ataupun tidak. Kita saja istilah kita di sini ni, kita masjid jami' itu masjid yang ada Jumaat. Kalau lain masjid yang tak ada Jumaat, dia kira surau. Dah, dalam hadis tak ada beza surau dengan masjid. Asalkan digunakan untuk semayang, untuk sujud kepada Tuhan, maka dia dikira masjid lah. Sebab tu dalam hadis Nabi kata ju'ilat liyal arda masjidan wa tahuran. Jadi di mana-mana saja kita boleh buat masjid. Di mana-mana saja kita boleh buat masjid. Dan tanah ni boleh jadi bahan penyuci. Nak angkat hadas kecil pun boleh, angkat hadas besar pun boleh. Hadis Ummu Salamah bila Nabi bagi tahu kepada dia, kerana dia tanya Nabi mengenai abaya, baju yang dia pakai tadi meleret ke atas tanah. Jadi tanah yang terkena baju dia tadi boleh jadi tanah tu suci, boleh jadi tanah tu tak suci. Maka Nabi kata kepada Ummu Salamah, yang suci tadi menyucikan yang tak suci. Dia meleret kena hak suci, kena hak tak suci, kena hak suci menyucikan yang tak suci itu tadi. Ju'ilat liyal arda masjidan wa tahura. Boleh, tak ada masalah. Didirikan solat 5 waktu ataupun macam mana? Ya, Di tempat tu. tak kira 5 waktu ke ataupun tak sampai 5 maghrib saja, maghrib isya saja ke, ataupun ada Jumaat sama saja. Boleh. Saya nak soalan Ustaz tadi tentang tauhid. Terlalu kita berdoa, yang mana lebih tepat? Kadang-kadang kita ya Allah, atau ya Allah, yang mana lebih? Dua-dua boleh. Ya Allah, Ya Rabbi, boleh, tak ada masalah. Habis dah kan? Dia kalau tayamum kerana tak ada ayak, kita tayamum. Bila ada ayak, memang terbatal tayamum kita. Bila ada ayak, terbatal tayamum. Tapi kalau tayamum bukan kerana tak ada ayak, tapi kerana sakit, luka dan sebagainya, kita terpaksa bertayamum menggantikan wuduk. Yang tu walaupun ada ayak, tak ada apa-apa, kita boleh teruskan. Tapi kalau tayamum, kita tak ada sakit, tak ada apa, cuma masalahnya tak ada ayak saja. Bila ada ayak, kena berhenti. Sebab yang ni dipanggil istishab hal al-ijma'. Dari segi sumber hukum, kenapa kita kena berhenti tadi, ini merujuk pada kaedah usuliyah istishab hal al-ijma'. Berlaku ijma' bahawa tayamum menggantikan wuduk. Ini berlaku ijma'. Bagi kes tak ada ayak, maka tayamumlah kita boleh lakukan menggantikan wuduk dengan ayak.
Bila ayak ada, maka tak boleh lagi kita nak bawa hukum lama yang mengharuskan kita semayang dengan menggunakan tayamum tadi untuk diteruskan sedangkan ayak sudah ada. Tak boleh. Tak boleh. Berhenti. Mayang kita terbatal, kena berhenti. Tak boleh. Dia banyak kes macam kita nikah, kita kahwin dengan pasangan kita, yang kita tahu pasangan kita ni memang dari kalangan wanita ajnabi yang harus kita berkahwin dengan dia. Setelah kita kahwin dah dapat anak 2-3 dah, mai satu hamba Allah bagi tahu hamba ni 2 beradik ni, macam mana boleh kahwin? Dah kita tak boleh tangguh dah. Nantilah esok kalau lusa nantilah ni hidup mengandung nak beranak ni, nanti beranak ni lah. Dah tak boleh. Serta-merta. Yang lama tu hukum yang keadaan sebelum tu anak pinak kita, yang tu anak pinak kita yang sah dari segi syarak, tak ada masalah. Tapi nak tangguh, nak sambung lagi tak boleh dah. Tak boleh. Itu pun sama juga. Itu dinamakan istishab hal al-ijma'. Ada dikira istishab hal al-syara'. Wallahu a'lam. Saya tahu satu yang benar yang sama ni. Kalau kita musafir, kita nak jamak. Tapi kita kena tayamum. Jadi kita nak buat zuhur dengan asar. Kadang kita kena 2 kali tayamum sebab satu tayamum untuk satu fardu solat. Jadi kita nak jamak solat zuhur dengan asar, kita sebab kaki luka tu kita nak tayamum. Jadi kena jamak zuhur sekali ke asar sekali saja. Dia tayamum kerana tak ada ayak, dia hanya boleh sekali saja. Kalau selepas tu ada ayak, tak boleh lah. Bukan ayak, kita sakit. Oh, sakit. Kaki tak boleh. Ni kita ganti tayamum. Lepas tu dalam masa tu kita fikir kan. Jadi nak sembahyang jamak antara zuhur dengan asar. Jadi sama ada zuhur tu sekali tayamum, lepas tu sekali nak 2 rakaat asar lah, sekali lagi tayamum ke ataupun sekali je. Dia masalah tayamum ni hanya diharuskan sekali-sekali saja. Maksudnya kalau nak jamak kena 2 kali. Kena 2 kali. Kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas kali yang pertama tu tadi. Boleh jadi kita ambil wuduk. Kalau tak ada ayak, boleh jadi ada ayak. Kalau ada ayak tapi kita ada halangan lain, boleh jadi halangan lain tadi untuk kali kedua tak jadi halangan lagi dah. Itu makanya kebanyakan ulama kata kita tayamum ni hanya boleh sekali saja. Macam kes orang perempuan yang ada darah istihadah. Jadi dia ambil wuduk, tapi wuduk tadi untuk sekali saja. Lepas tu sekali nak sembahyang pula kena ambil wuduk lain. Jadi dalam kes tayamum yang menggantikan wuduk juga keadaannya sama. Ini kebanyakan ulama kata begitulah. Daripada hadis-hadis tak begitu jelas sangatlah. Apakah tayamum tu hanya boleh sekali saja ataupun sama macam wuduk juga boleh berkali-kali. Dia yang diharuskan kita tayamum tu ada sebab dia. Kerana ayak tadi tak boleh. Kita tak boleh berwuduk. Jadi ketidakboleh kita berwuduk tadi, apakah dia ada masa yang kita boleh, ada masa yang kita tak boleh, kerana ketiadaan wuduk ataupun kerana halangan tu boleh berubah dari masa ke semasa. Jadi lebih baik kita bertayamum setiap kali kita nak sembahyang. Masuk dah solat sunat macam kita bilang solat subuh kan, kita buat solat subuh. Dan solat subuh. Ya. Masuk dah solat sunat. Ya, termasuk. Kena 2 kali lah. Itu yang lebih baiklah, lebih pasti. Ustaz, kira jalan selamatnya. Ya. Itu jalan yang paling selamat sekali. Sebab kita tak ada jawapan yang pasti membolehkan kita buat sampai 2-3 kali sembahyang.
Dia bukan hukum asal, hukum baru yang dibolehkan kerana hukum asal tadi terhalang. Jadi halangan hukum asal tu kita tak pasti yang dia tu terhalang sampai bila. Kalau dia halang sekejap saja, maka lepas tu dia boleh pula. Macam tadi, tak ada ayat tadi, dia terhalang kerana tak ada ayat. Maka dibolehkan kita bertayamum. Jadi harus kita bertayamum tu kerana tak ada ayat. Bila ayat ada, bila-bila masa tayamum terbatal, dengan sendirinya terbatal. Cuma orang kita bila dia urus jenazah kanak-kanak yang belum khatan, dia pun mandi mayat dia, lepas tu dia tayamum pula. Budak tu baru sudah mandi, tayamum pula sekali lagi, jadi berlemuh habis budak tu. Tak kena. Kalau dah tayamum lah. Dia boleh ganti, bukan saja tayamum, bukan saja boleh ganti wuduk, tapi juga boleh ganti mandi. Hadis mengenai mandi junub, dua orang sahabat Nabi yang keluar bersiar-siar di pinggir Madinah, tiba-tiba mereka berjunub. Kemudian tak tahu macam mana nak buat. Yang mereka tahu, mereka dengar ada maklumat bahawa tayamum ni boleh menggantikan wuduk. Tapi mereka tak tahu kata tayamum juga boleh menggantikan mandi junub. Jadi yang kawan yang seseorang tu dengan ijtihad dia, oleh kerana tayamum boleh ganti wuduk, maka bila kita nak tayamum ganti mandi junub, dia kena bergulin kat atas tanah, kat dalam debu tu. Dia bergulin lah lagu dia. Yang kawan seorang lagi, tak, dia kata, yang aku tahu tayamum boleh ganti tayamum saja. Kata tayamum macam biasalah. Bila dah selesai lama, sampailah berita tu kepada Nabi. Nabi tak suruh mereka ulang. Tapi Nabi kata tayamum tu boleh gantikan wuduk dan juga junub, mandi junub. Sama juga dengan wanita-wanita yang dalam keadaan haid, bila dah nak mandi tak ada air ataupun terhalang daripada menggunakan air, dia boleh tayamum. Dan bila dah tayamum, tak payah lagi mandi lagi sekali. Tak payah lagi dah. Dia mandi yang tayamum kotor habis kawan tu. Ustaz, datang ke Betul ada ayat, pergi tengok orang sebelah lain berasyar dia tayamum untuk solat dalam pesawat. Macam mana? Dia sembahyang dalam pesawat ni ialah kita boleh jangka yang jarak perjalanan kita tadi, nak sampai pukul berapa, masa melibatkan waktu sembahyang, masuk waktu, habis waktu dan sebagainya kan. Kalau kita masih boleh uruskan, pilihan yang terbaik kita sembahyang dulu, ataupun bila sampai kita sembahyang jika keadaannya tu masih dalam lingkungan waktu yang dibenarkan. Kalaulah sampai waktu tadi masuk pun dalam pesawat, keluar pun dalam pesawat, maka kita tak ada pilihan lain nak jamak macam subuh kan, yang subuh nak jamak, tak boleh kan. Jadi kita tak ada pilihan lain kecuali semayang dalam pesawat. Nak semayang dalam pesawat, kalau boleh ambil semayang lah, itu yang terbaiknya. Tak boleh ambil semayang, tak ada ataupun ada halangan, kita tayamum boleh. Tayamum ni, apakah kita kena bawa debu tanah pergi tayamum kot dalam kapal terbang tu? Tak sampai pangkat tu. Tak ya. Tepuk di seat orang depan ni. Boleh tak ada masalah. Abu Hanifah berpendapat dalam Al-Quran, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Sa'id itu, mengikut pandangan Abu Hanifah, merujuk kepada bumi, bukannya merujuk kepada debu sahaja. Bumi itu apa saja yang ada di permukaan bumi, di perut bumi dan segala-galanya. Cushion yang depan kita tu, yang tu dibuat daripada bahan-bahan yang ambil daripada bumi. Sama ada bahan pertanian ataupun kayu-kayan
ataupun bulu-bulu binatang ke apa bala ke logam-logam ke apa bala, boleh, tak ada masalah. Tak nanti kursi depan dinding pun boleh. Boleh. Dan tayamum sapu muka dengan dua belah tangan ni saja. Dia tak ada musta'mal, tak ada. Dalam tayamum tak ada musta'mal. Kita ambil wudu ada yang musta'mal kita gunakan musta'mal. Dia tak ada. Dia sekali saja. Sekali untuk muka, sekali lagi untuk dua belah tangan. Selesai. Dia dia tangan tadi ni setakat pergelangan ni saja. Dalam Quran Tuhan kata, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, dah dipotong tangan-tangan mereka. Berlaku ijma' bahawa tangan yang dimaksudkan pada ayat tadi hingga ke pergelangan ni saja. Siapa seorang pun tak ada yang kata kerat sampai ke siku ni. Bila kita dikenaki basuh tangan kita ketika kita berwuduk, Quran kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dia tak berhenti dekat tu saja. Wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan hingga ke siku. Kalau dia kata basuh tangan, dia sengak dekat tu, dekat ni saja kita basuh. Imam Asy-Syafi'i kata, oleh kerana wuduk dengan tayamum ni dua beradik dan tayamum boleh menggantikan wuduk, maka apa yang berlaku pada wuduk tu berlaku juga pada tayamum. Bila kita sapu tu, sapulah sampai ke siku ni. Dia seorang yang kata lagu tu dengan pengikut-pengikut dia lah. Ulama lain tak. Ulama lain dia kata tangan tu takat pergelangan tangan ni saja, berpandukan pada ayat berkaitan dengan kes curi tadi. Jadi bila Tuhan kata faqta'u aydiyahuma, Tuhan tak kata faqta'u aydiyahuma ilal marafiq. Tak, Tuhan tak kata begitu. Maka kerat tangan takat ni saja. Berlaku ijma' termasuk Imam Syafi'i sendiri. Dan pengikut-pengikut mazhab Syafi'i pun sama juga sependapat bahawa kerat tangan dalam soal curi ni tak boleh dikerat sampai ke siku. Tak boleh. Takat ni saja. Jadi dalam soal tayamum ni kita sapu debu tadi hingga ke pergelangan tangan ni saja. Wallahu a'lam. Ada juga pendapat kata di atas belakang tangan saja. Tak. Di depan. Dah. Belakang dan bawah sekali. Semua sekali. Ada hadis kisah yang mereka kata dua orang sahabat berjalan, dia tak ada ayah. Lepas tu dia tayamum. Sampai di tempat, waktu tu masih ada lagi, waktu nak solat tu, macam kata Zuhur tu masih ada lagi. Seorang sahabat tu dia berwuduk dengan ayat, maka dia solat. Yang seorang tu tak bersolat. Maka dua-dua ni jumpa dengan Rasulullah. Maka ada hadis ni sahih? Tak ada. Tak ada, ha? Yang ada hadis cerita pasal sahabat tu ada. Tapi yang kata berwuduk balik semula bila waktu tu tak ada. Itu tambahan. Tak ada. Allahu'alam. Kita tangguh dululah kuliah kita. Dia bila tua ni, dia masuk 1 jam, kita tengok jam pun tahu. Pasal letih. Orang muda macam Saklin tak tahu. Dia boleh pergi 2-3 jam. Ini tu taklah arah. So kita tangguh dulu. InsyaAllah kita sambung lagi pada kali-kali yang seterusnya. Kalau tak ada arah